Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan abada. Alhamdulillah, muslimin, hadirin jemaah yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang mulia ini, insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan, iaitu setiap Jumaat yang kedua menggunakan kitab Kekhaliran Ummah. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fid dharaini amin. Kita masih lagi dalam rangka menerangkan kekeliruan yang terkandung di dalam pengajian Tauhid 3, yang mana dibahagikan tauhid itu kepada Tauhid Rububiyah daripada perkataan Rabbun, yang berarti Tuhan, Tauhid Uluhiyah daripada perkataan Ilah, juga berarti Tuhan, dan juga Tauhidul Asma'i was Sifat, asma plural jamak kepada ismun, Tauhid belajar nama-nama Allah, dan juga sifat itu sudah jadi bahasa Melayu, itu belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara asas ada kebenaran di dalam penyusunan ini memang bid'ah, memang perkara baru, tidak ada penyusunan tauhid kepada tiga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di zaman para sahabat. Tetapi bid'ah pada penyusunan itu tidak membimbangkan. Yang merisaukan adalah bid'ah pada isi. Jadi masih ada kebenaran ketika mana dalam konsep tauhid rububiyah, iaitu kita mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, yang memiliki, yang mentadbir, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit dan menyembuhkan penyakit, dan lain-lain, hanya Allah semata-mata. Dalam sistem pengajian Tauhid Sifat 20, perkara ini juga diakui, cuma diistilahkan dengan istilah yang berbeza. Dalam pengajian Sifat 20 dinamakan kepercayaan ini adalah mengimani wahdaniyatul af'al, keesaan pada perbuatan. Walaupun zahirnya kita lihat manusia yang berjalan, yang berlari, yang bercakap, yang melompat, yang menikam, yang menumbuh, yang menembak dan sebagainya, tetapi berdasarkan firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa sahaja yang kamu lakukan, berarti itu kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga. Itu yang tauhid rububiyah daripada sudut itu benar. Tapi tauhid rububiyah ketika mana mendakwa bahawa orang-orang musyrikin penyembah berhala seperti Abu Jahal, Abu Lahab juga bertauhid dengan tauhid rububiyah, itu kita telah terangkan ini adalah salah tafsir terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Demikian bila pergi kepada tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah, Tuhan, tetapi di sini konsepnya adalah kita mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Berarti kita hanya menyembah, beribadah kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak kita itu menyembah beribadah kepada yang lain daripada Allah, kerana menyembah dan beribadah kepada lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya adalah haram dan syirik. Dan ini benar, konsep tauhid uluhiyah yang disebutkan itu betul, tetapi yang jadi keliru berdasarkan konsep tauhid uluhiyah ini, ada pengharaman atau penyempitan bahkan pensyirikan terhadap amalan yang dinamakan tawassul, tabarruk dan juga istighosah. Tawassul dan tabarruk kita telah terangkan ya, secara ringkasnya. Tawassul yang dimaksudkan adalah menyebut sesuatu yang mulia di dalam doa dengan niat, tujuan, harapan moga-moga Allah perkenankan doa kita. Ada yang tidak berlaku kekeliruan, diterima oleh semua. Misalnya bertawassul dengan Asma'ullahil Husna, bertawassul dengan nama-nama Allah. Misalnya kita nak diluaskan urusan rezeki, kita bertawassul dengan nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqna, misalnya, wahai yang maha memberi rezeki, berilah rezeki kepada kami. Atau kita nak kehidupan kita yang sempit ini dilapangkan, ya Fattah. Atau kita nak aib-aib kita itu ditutup, ya Sattar, dan seumpama dengannya. Juga sepakat tidak ada kekeliruan tawassul dengan menyebut amal soleh. Ya Allah, satu masa dahulu saya pernah bersedekah. Ya Allah, satu masa dahulu saya pernah menolak dari menerima rasuah. Ya Allah, satu masa dahulu saya pernah menghalang diri daripada menganiaya orang. Kalau itu amal soleh di sisimu, engkau sembuhkanlah aku dari penyakitku ini, engkau angkatlah bala yang sedang mengujiku ini, dan sebagainya. Itu juga tidak ada kekeliruan. Itu sepakat. Mula timbul kekeliruan melibatkan tawassul dengan orang soleh. Kita menyebut ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu, ya Allah dengan kesalehan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah dengan kemuliaan kealiman Al-Imam Asy-Syafi'i, perkenankanlah doaku. Nah, ini contoh tawassul dengan orang soleh. Maka di situ berlaku kekeliruan. Ada dakwaan kononnya tawassul dengan orang soleh hanya dibenarkan dengan orang soleh yang masih hidup. Kita jumpa orang soleh masih hidup, minta dia doakan kita, atau minta dia aminkan doa kita, itu boleh. Tetapi mereka yang keliru ini mendakwa kalau tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia khilaf, kata dia. Yang rajih, yang kuat adalah haram. Itu adalah satu kesalahan fakta. Ya, khilaf ini apabila ulama berbeza pendapat, bukan bila ada orang melanggar ijma', melanggar kesepakatan ulama, itu tidak dinamakan khilaf. Biasa masalah khilaf kita tahu, misalnya membaca doa qunut pada salat subuh, itu khilaf. Ulama Imam Abu Hanifah berpendirian tidak sunat. Imam Malik juga ulama hebat berkata mengatakan sunat. Murid Imam Malik iaitu Imam Syafi'i juga mengatakan sunat. Murid Imam Syafi'i iaitu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sunat. Itu khilaf. Tetapi yang berlaku dalam bab tawassul telah ijma', telah sepakat para alim ulama semenjak daripada zaman sahabat sehingga lebih kurang 700 tahun lebih, tidak ada seorang pun yang memerdekaikan tawassul dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Tidak ada. Awal-awal tokoh yang memerdekaikan tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia adalah seorang ulama yang hidup pada kurun ke-8 Hijrah. Mana sudah 700 tahun lebih berlaku kesepakatan. Tiba-tiba beliau iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah membawa pandangan yang berbeza. Itu tidak dinamakan khilaf. Itu dinamakan melanggar ijma', dan melanggar ijma' itu dilarang. Baik. Kemudian itu bercanggah dengan kefahaman salafus soleh, sahabat Nabi yang lebih faham agama, iaitu Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu mengajar doa tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda telah wafat, iaitu zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Berarti jelas sahabat tidak ada masalah dengan bertawassul dengan orang telah meninggal dunia, kerana sahabat faham
Konsep tawassul adalah menyebut sesuatu yang lain, yang mulia di dalam doa. Nama Allah, amal soleh, orang soleh. Orang soleh tidak berubah menjadi tidak soleh dengan kematian. Orang mulia tidak hilang kemuliaan dengan kematian. Adakah Rasulullah SAW baginda hanya mulia ketika baginda masih hidup, lalu setelah baginda wafat tidak lagi mulia? Jelas tak betul. Nabi SAW sentiasa mulia. Maka membezakan sebut Nabi SAW ketika baginda masih hidup dan setelah baginda wafat, itu adalah sesuatu bentuk dipanggil tahakkuk, membuat hukum tanpa dalil. Tidak ada dalil Quran hadis di atas pendirian Imam Ibn Taimiyah, hanya sangkaan beliau semata-mata. Kalau orang tawassul dengan orang telah meninggal dunia, barangkali boleh jadi syirik. Ini bukan dalil, ini hanya sangkaan. Kerana syirik itu menuhankan selain daripada Allah. Kalau tawassul dengan orang telah meninggal dunia itu adalah syirik, berarti tawassul dengan orang telah meninggal dunia menuhankan orang meninggal dunia. Berarti tawassul dengan orang hidup menuhankan orang hidup. Mereka membenarkan tawassul dengan orang hidup. Adakah menuhankan orang hidup itu dibenarkan? Tidak. Berarti tawassul bukan menuhankan. Tawassul dalam konteks yang kita bincangkan hanyalah menyebut sesuatu yang mulia di dalam doa. Boleh jadi nama Allah, boleh jadi amal soleh, boleh jadi orang soleh, orang mulia, tanpa mengira orang soleh atau orang mulia itu masih hidup atau telah berpindah ke alam arwah. Tidak ada beza. Membezakan itu adalah bid'ah sayyi'ah dhalalah. Yang ketiga adalah yang kedua adalah tabarruk. Tabarruk adalah mengambil berkat. Mengambil berkat ini kurang sikit kekeliruannya kerana dalil mengambil berkat ini banyak. Antaranya para sahabat mengambil berkat daripada air wudu Nabi SAW. Apabila baginda berwudu, maka air yang jatuh dari jasad baginda ditadah oleh para sahabat, disapu ke muka dan ke badan mereka kerana mengambil berkat. Kalau dah haram atau syirik, nescaya akan dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan baginda sendiri apabila baginda tahallul, kita tahu tahallul daripada ihram haji ataupun umrah adalah dengan memendekkan atau mencukur rambut. Jadi apabila baginda mencukur rambut, baginda sendiri minta supaya rambut baginda itu diedarkan kepada para sahabat. Untuk apa? Adakah rambut boleh dimakan? Adakah rambut boleh dibuat pakaian? Tidak. Tapi untuk tabarruk, ambil berkat. Dan memang sahabat Nabi, misalnya Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, ambil berkat daripada rambut Nabi SAW, letakkan 3 helai dalam kain serban dan beritahu kepada orang ramai. Semenjak beliau meletakkan rambut Nabi SAW dalam kain serban beliau, sentiasa Allah Ta'ala beri kemenangan di dalam peperangan. Yang beri kemenangan tetap Allah, bukan rambut. Habis apa sih itu letak rambut dalam kain serban? Itu namanya tabarruk, dia ambil berkat. Sama dalam Al-Quran, Nabi Yaqub alaihissalam ketika diuji dengan sakit mata, yang menyembuhkan penyakit segala-galanya adalah Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan. Adakah berarti haram dan syirik kita berubat? Kita usaha dan ikhtiar? Tidak. Dalam satu cara usaha ikhtiar menyembuhkan penyakit adalah ambil berkat dengan sesuatu yang ada keberkatan. Nabi Yaqub alaihissalam mengambil berkat daripada baju seorang rasul yang lain, iaitu anak kandung beliau sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Diusap ke muka Nabi Yaqub, lalu disembuhkan oleh Allah Ta'ala penyakit mata. Jadi yang menyembuhkan penyakit tetap Allah. Mengusapkan baju Nabi Yusuf ke muka Nabi Yaqub itu namanya ambil berkat. Sebab itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis dalam Sahih Muslim, yang mana sahabat Nabi biasa merendamkan baju Nabi SAW, dan air rendaman baju Nabi itu dijadikan sebagai ubat kepada orang-orang sakit. Imam Nawawi menerangkan ini menjadi dalil bahawa boleh mengambil berkat dari asar as-solihin, mengambil berkat daripada kesan-kesan peninggalan orang-orang soleh. Cuma golongan yang keliru, mereka masih menerima ambil berkat dengan Nabi kerana dalil-dalilnya sangat banyak dan jelas. Cuma mereka menyempitkan.
Mereka mengatakan ambil berkat hanya boleh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang soleh tak boleh. Ini tidak ada dalil satu. Bercanggah dengan pendirian ulama yang hebat seperti Imam Nawawi rahimahullah taala dan lain-lain ulama. Yang kedua, yang ketiga bahkan bercanggah dengan sikap Nabi SAW sendiri. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW sendiri memberitahu bahawa baginda mengambil berkat daripada kesan air orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin minum dan berwudu di satu tempat, Nabi SAW sendiri mengambil berkat daripada orang mukmin. Jadi menyempitkan ambil berkat hanya kepada Nabi SAW bercanggah dengan dalil, dan sebenarnya tidak ada dalil juga. Yang ketiga adalah istighosah. Istighosah dari segi bahasa bermakna meminta pertolongan. Ghaus adalah pertolongan. Istaghatha yastaghithu, meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada Allah itu tidak ada keliru. Semua orang Islam tahu kita itu perlu meminta tolong kepada Allah. Bahkan setiap solat kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan dikau kami sembah dan hanya akan dikau nasta'in, ay nastaghith, kami meminta pertolongan. Tetapi berlaku kekeliruan melibatkan meminta tolong kepada makhluk. Dia asalnya sepakat minta tolong kepada makhluk ada yang dibenarkan boleh, tidak haram. Ada yang haram, bahkan syirik. Ada dua ya. Minta tolong kepada Allah memang dituntut. Minta tolong kepada makhluk boleh atau tidak? Ada yang boleh, tak ada masalah. Ada yang haram dan syirik. Baik, soalan seterusnya tentulah mana yang boleh, mana yang haram dan syirik. Nah, di situ berlaku kekeliruan. Golongan yang keliru mendakwa meminta tolong kepada makhluk yang masih hidup boleh. Meminta tolong kepada makhluk yang telah meninggal dunia, misalnya minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jalani misalnya, itu adalah syirik. Ini juga tidak ada dalil. Kan? Di sisi ahli sunnah wal jamaah, minta tolong dengan makhluk hidup atau mati, kedua-duanya akan menjadi haram dan syirik. Hidup pun jadi haram dan syirik, mati juga jadi haram dan syirik kalau disertai dengan keyakinan bahawa memang makhluk yang tolong, bukan Allah. Jadi itu tak boleh. Tapi meminta tolong kepada makhluk yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia dengan keyakinan bahawa makhluk sebenarnya tidak boleh memberi apa-apa, hanya sebab dan musabab usaha dan ikhtiar semata-mata, yang demikian itu dibenarkan. Baik, kembali kepada yang mengatakan minta tolong dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia tidak boleh. Kita tanya kepada mereka, kenapa yang orang hidup boleh? Dia akan jawab, kerana orang hidup boleh tolong. Jadi kita boleh minta tolong dengan mereka. Kalau orang mati dah tak boleh tolong, makanya haram dan syirik. Di situ ada banyak pangkangan. Bangkangan yang pertama, di kalangan orang hidup juga ramai yang sebenarnya tak boleh tolong. Masing-masing kita pernah ada pengalaman, kita ditimpa kesusahan, minta tolong orang ni, minta maaf, saya tak mampu nak tolong. Minta tolong orang sana, saya tak mampu nak tolong. Ya, misalnya lah ya, kita ambil contoh yang mudah, orang yang telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah sampai ke peringkat mahkamah persekutuan menyabitkan kesalahan dan menjatuhkan hukuman, bolehkah orang yang hidup tolong? Tak ramai. Yang boleh tolong lembaga pengampunan dan direktur agung. Yang lain tak boleh tolong. Adakah kalau minta tolong menjadi syirik? Tidak. Yang kedua, kalau dia kata orang hidup boleh kita minta tolong kerana dia boleh tolong, maka soalan kita, boleh tolong itu adakah secara hakikat atau secara sebab? Kalau dia kata ya hakikat, memang orang hidup boleh tolong secara hakikat, itulah syirik. Kerana yang boleh menolong secara hakikat hanya Allah. Kalau dia kata bukan secara hakikat, hanya sebab musabab, demikianlah ya Allah Ta'ala juga boleh menjadikan orang yang mati sebab kepada pertolongan. Macam mana dia dah mati boleh tolong? Dengan doa. Dia sabit dalam hadis yang pelbagai bahawa orang-orang yang telah meninggal dunia boleh mendoakan orang yang masih hidup, dan bahkan tokoh Tauhid 3 iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri tidak menolak. Al-Imam Ibn Taymiyah yang mempromosikan Tauhid 3, beliau sendiri mengatakan betul di alam ruh orang mati boleh mendoakan.
kebaikan buat orang yang masih hidup. Tinggal lagi kita tak benarkan, kerana bimbang kalau kita tolong kepada orang mati jadi syirik. Ini bukan dalil, ini hanya waham, ini hanya sangkaan. Sebenarnya minta tolong dengan orang hidup juga boleh jadi syirik dengan keyakinan orang hidup yang dulu. Kita bagi contoh yang mudah ya. Ada beza kalau pengikut ayah bin minta tolong kepada ayah bin masa ayah bin hidup, dengan kita minta tolong kepada ayah bin masa ayah bin hidup. Ada beza. Pengikut ayah bin minta tolong kepada ayah bin masa hidup masih syirik, tak tunggu ayah bin mati. Kerana di sisi pengikut ayah bin, bila minta tolong dengan ayah bin, kerana ayah bin itu mereka anggap Tuhan, memang ayah bin yang tolong, bukan Allah. Beza misalnya kalau kita sekampung dengan ayah bin, balik daripada KL, kan ayah bin orang Jertih, orang sebelah sana. Kita pun kampung Jertih misalnya. Sampai dari KL nampak ayah bin tengah minum kopi, kedai kopi. Kita kata, bin, kau tolong angkat beg aku boleh tak? Aku nak angkat seorang, tak banyak beg. Dia kata, Quran, jangan kau lagu ni, orang hebat, orang mimpi, kau bisa angkat beg. Anyway, poinnya, adakah syirik? Kita minta tolong ayah bin masih hidup. Jawabnya tidak syirik. Bukan kerana ayah bin hidup. Kerana di sisi kita ayah bin hanya makhluk. Minta tolong dengan beliau hanya sebab musabab sahaja. Sama macam minta tolong dengan orang lain. Tapi kalau di sisi pengikut beliau, ketika mana mereka minta tolong kepada ayah bin, bagi mereka memang ayah bin yang memberi pertolongan, maka ketika itu menjadi syirik. Next, insyaAllah akan melihat di muka surat 87, kita memikirkan bagaimana sebenarnya kefahaman tauhid tiga ini bukan sahaja secara umum bercanggah dengan dalil-dalil, bahkan secara spesifik ayat mana yang disanggahi oleh konsep tauhid tiga ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqadha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.